Bertempat di Kancung Darat, Banting, Selangor, terdapat sebuah kediaman yang mempunyai ciri-ciri unik dan tersendiri. Rumah yang jaraknya 1 km dari Pekan Banting itu dikenali sebagai tiny bungalow atau rumah banglo kecil. Saya adalah Syiliza binti Abdul Aziz dan saya berasal daripada Kancung Darat, Banting, Selangor. Saya adalah pemilik Tiny Homes Banting. Saya memang mengimpikan satu rumah yang minimalis dan moden. Saya memilih untuk membina tiny bungalow sebab yang pertama, kos untuk membinanya lebih murah. Dan yang kedua, kita boleh pilih desain apa yang kita suka. Dengan hanya berkeluasan 540 kaki persegi, banglo ini mampu menampung sebuah keluarga yang mempunyai 4 orang cahaya mata. Impian Puan Liz membangunkan banglo bernilai hampir 100,000 ini adalah untuk menjadikan kediaman apabila dia besar kelak. Tapak kediaman banglo ini adalah hasil dari pemilikan tanah pemberian keluarganya. Tiny banglo 2 tingkat ini mempunyai 3 bilik tidur yang memuatkan 2 orang setiap bilik. Terdapat sebuah bilik air di dalam dan sebuah lagi di luar rumah tanpa bumbung. Banglo ini juga lengkap dengan ruang tamu dan dapur secara terbuka yang memadai untuk sebuah keluarga. Kos untuk membina tiny bungalow ni lebih murah daripada luar sebab ruang pembinaan dia kecil dan dia pun tidak sangat kompleks. Kita daripada segi bahan binaan, kita cuba guna bahan binaan yang murah. Saya berjumpa dengan seorang arkitek dan ia mengambil masa seminggu untuk kita ubah suai blueprint itu. Lepas setuju, pembinaan terus dijalankan. Pembinaan itu mengambil masa 2 bulan, sangat singkat sebab rumah ini tak besar. Dia rumah yang kecil je, comel. Jadi sekejap je kita buat. Saya design macam ni sebab saya nak jimatkan kos lah. Lepas tu daripada industrial kita tukar ke konsep macam ni, sebenarnya dia bukan more to industrial lah. Dia lebih kurang kepada industrial plus bare furniture. Okay. Lepas tu kita tukar kepada konsep ni sebab kita nak kurangkan maintenance untuk rumah ni sebenarnya. Konsep minimalis yang digunakan bagi membangunkan rumah ini tampak moden dan ringkas. Reka bentuk seni bina 4 segi dengan penggunaan warna dalaman hitam dan putih membuatkan rumah ini kelihatan lebih luas dan tinggi. Daripada segi jubin dan floor sebenarnya kita ambil minimalis modern punya konsep lah. Kita pakai tile bilik air, untuk dinding kita pakai subway tiles. Untuk bahagian bawah kita pakai colour gelap sebab kita tak nak bagi nampak cepat kotor. Dan juga dia nak masukkan konsep dia tu, nak masukkan dengan konsep rumah ni sendiri lah, colour hitam dan putih. Sebab tu kita select tiles macam tu. Kemasan lantai SPC turut menaikkan suasana ruang yang lebih hidup dan menarik. Segala perhiasan di setiap sudut dan pemilihan perabot asas di rumah ini mempunyai rekaan yang ringkas kerana ingin mengekalkan konsep minimalis itu sendiri. Ketinggian rumah 16 kaki itu menggunakan lampu LED cool white sepenuhnya agar suasana dalaman rumah lebih redup dan tenang berbanding penggunaan lampu putih. Bagi mengekalkan ketahanan rumah, Puan Liz memilih binaan batu bata sepenuhnya untuk dinding rumah berbanding kontena maupun kabin kerana materialnya lebih mudah berkarat dan panas. Okey, penabat haba rumah ni sebenarnya dia more to pada bumbung lah. Okey, bumbung kita pakai metal deck with PU foam. Metal deck with PU foam ni, PU foam tu adalah insulation dia sendiri. PU foam tu dalam tu dia ada rock wool, ada gabus. So daripada situlah dia punya insulation tu untuk bagi rumah ni lebih sejuk. Meskipun tiny bungalow ini tidak mempunyai pagar, namun keselamatan rumah amat dititik beratkan. Penggunaan pintu rumah elektronik tanpa kunci dengan keseluruhan tingkap digelapkan dapat mengurangkan risiko berlaku kecurian juga menjamin privasi. Lebih menarik, kediaman ini menggunakan sistem longkang bawah tanah yang ditutupi dengan batu kelikir mengelilingi rumah. Subsoil drain ni adalah longkang yang kita gantikan longkang sebab untuk minimalis modern punya style kita dah tak pakai drainage, maksudnya longkang kacang ke longkang V ke, so kita pakai subsoil. Subsoil ni yang kita tanam di dalam tanah, lepas tu kita letak batu gravel dekat bahagian atas. So subsoil tu sendiri akan serap air lah, maksudnya dekat subsoil tu dia ada lubang-lubang. Saiz untuk subsoil banyak jenis lah.
Bagi memastikan anak-anak mempunyai ruang untuk beriadah, Puan Liz membina sebuah kolam renang di pekarangan rumah. Juga di sekeliling kediaman ini, ditanam 3 jenis pokok iaitu durian, kelapa dan markisa. Antara tips yang dikongsikan Puan Liz untuk membina rumah dengan kos yang lebih murah ialah kurangkan penggunaan konkrit dan slab. Praktikkan lampu bersistem suria, penggunaan lantai SPC dan memilih struktur bumbung yang rata berbanding bentuk A. Tidak lupa juga, konsep tiny homes yang dijadikan guest house turut mempunyai ciri-ciri yang sama iaitu berkonsepkan minimalis moden. Saya pilih adalah landscape Jepun. Ia mempunyai banyak rumput dan batu gravels dan juga ada sedikit saja pokok. Kita sengaja membiarkan halaman kita tu lapang. Jadi kalau ada kawan-kawan datang, kita boleh tambah meja, kita boleh sewa kemah, kita boleh buat camping, kita boleh buat barbecue kat luar. Jadi aktiviti luar tu sebenarnya lagi seronok. Setiap orang mempunyai rumah idaman. Dengan perkongsian tiny bungalow ini, diharap dapat memberi ilham berkreativiti dalam menghasilkan rumah mengikut cita rasa tersendiri.